Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursyhidatul Ashimah binti Husin bersama dua orang rakan kumpulan saya iaitu Muhammad Nur Nizam bin Suhaimi dan Adibah binti Ibrahim akan membuat perbincangan berkaitan hasil profesyen perguruan kami yang bertajuk Persepsi Pelajar Terhadap Ciri-ciri Guru dan Kaedah Pengajaran yang Berkesan. Okey, untuk isu kajian, saya akan menyentuh tentang pengenalan dan masalah kajian. Secara umumnya, kajian kami ini adalah bertujuan untuk meninjau persepsi pelajar terhadap ciri-ciri guru dan kaedah pengajaran yang berkesan. Dalam kajian ini, kami telah mengukur persepsi 3 orang pelajar sekolah menengah yang telah dipilih secara rawak dari 3 sekolah yang berbeza. Okey, antara masalah yang kami hadapi untuk menjalankan kajian ini ialah kajian ini dijalankan pada cuti pertengahan semester dan disebabkan demikian timbul sedikit kesukaran kepada kami untuk menjalankan temu bual kerana kami bertiga berasal dari negeri yang berbeza. Keadaan ini juga menyebabkan kami terpaksa menemu bual seorang pelajar bagi negeri masing-masing. Dan persepsi 3 orang pelajar ini telah kami gabungkan dan hasil temu bual tersebut telah kami transkripsikan untuk dianalisis. Okey, untuk bahagian teori pula, sebenarnya dalam hasil kajian kami, kami telah mengambil banyak teori dari pendapat cendekiawan-cendekiawan tertentu. Tetapi dalam untuk slide ini, kami hanya menyediakan atau menyelitkan beberapa teori sahaja. Contohnya, guru-guru yang berkesan. Mengikut Cooper 1989, beliau mentakdirkan guru berkesan sebagai guru yang memperolehi ilmu pengetahuan khusus dan kemahiran mengajar. Selain itu, beliau juga mentakdirkan guru yang berkesan ini sebagai guru yang menunjukkan nilai-nilai positif yang dapat menggalakkan pembelajaran para pelajar. Okey, untuk bahagian teori, sebenarnya kumpulan kami telah menyelitkan banyak teori melalui pendapat-pendapat cendekiawan tertentu, tetapi melalui perbincangan ini kami hanya menyelitkan beberapa teori sahaja. Contohnya berkaitan ciri-ciri guru yang berkesan. Okey, Cooper 1989 mentakdirkan guru yang berkesan sebagai guru yang memperolehi ilmu pengetahuan yang khusus dan kemahiran mengajar. Selain itu, beliau juga mentakdirkan guru yang berkesan ini sebagai guru yang menunjukkan nilai-nilai positif yang dapat menggalakkan pembelajaran para pelajar, guru yang mampu mewujudkan interaksi positif dalam pelbagai hala, dan guru yang menggunakan teknik atau kaedah pengajaran yang memudahkan pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran mereka. Untuk kaedah pengajaran yang berkesan pula, saya telah mengambil pendapat Sharifah 1989 yang mentakdirkan kaedah pengajaran ini sebagai peredaran ke arah satu tinjauan yang telah dirancang. Bagi pendapat Khalid pula, beliau telah mentakdirkan pengajaran yang berkesan sebagai pengajaran sebagai satu usaha yang teratur, bersistem, bertertib dan optimum. Seterusnya, dalam kajian ini terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti ciri-ciri guru yang disukai pelajar. Yang kedua, meneroka persepsi pelajar terhadap kaedah pengajaran yang berkesan. Yang ketiga, meneroka persepsi pelajar terhadap perkaitan antara pencapaian dengan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Bagi metodologi pula ialah, kajian ini menggunakan kaedah temu bual dengan menggunakan protokol temu bual berstruktur untuk tujuan pengumpulan data. Temu bual yang dijalankan telah dirakam secara digital dan ditranskripkan. Hasil temu bual tersebut dianalisis menggunakan pendekatan bertema.
Untuk bahagian demografi kajian pula, ketiga-tiga responden kami adalah terdiri daripada pelajar dari sekolah yang berbeza. Okey, untuk responden pertama, kami telah mengambil pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Longafa, Kota Baru, Kelantan. Responden kedua dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perak, Teluk Intan, Perak. Dan responden ketiga dari Sekolah Menengah Kebangsaan Munshi Abdullah, Sabak, Benang. Okey, mereka untuk responden pertama, beliau memegang jawatan sebagai pengawas, dan untuk responden kedua dan ketiga merupakan pelajar biasa. Ketiga-tiga responden tersebut terdiri daripada pelajar jurusan Sains Tulen dan Sastera. Bagi tema pula ialah hasil temubual diagnosis menggunakan kaedah bertema dan dipecahkan kepada beberapa subtema. Tema pertama, ciri-ciri guru. Subtema pertama iaitu kelakar, baik hati, suka bagi teguran dan berpersonaliti tinggi. Contoh petikan ayat telah dinyatakan di dalam slide. Tema 2, teknik atau kaedah-kaedah pengajaran dipecahkan kepada dua bahagian iaitu disukai dan tidak disukai. Disukai, subtema 2, penceritaan, perbincangan, penggunaan alat bantu mengajar, soal jawab. Contoh petikan ayat. Saya suka cikgu yang guna kaedah penceritaan masa dia mengajar sebab bercerita ni akan membuat pelajar rasa tak mengantuk sebenarnya. Pelajar 1, lelaki. Untuk tidak disukai, subtema 2, penggunaan alat bantu mengajar, soal jawab. Tidak ada contoh-contoh yang menarik dan cerita yang boleh dikongsikan oleh pelajar. Pelajar 2, perempuan, 15 tahun. Tema 3, pencapaian pelajar. Pencapaian pelajar berkait rapat dengan PNP di dalam kelas. Contoh petikan ayat. Teknik pengajaran yang baik akan menyebabkan situasi dan keadaan dalam kelas menjadi lebih seronok. Faktor ini akan mempengaruhi tumpuan pelajar kepada PNP dalam kelas. Tumpuan yang diberikan sudah tentu akan membuatkan pelajar lebih memahami tentang apa yang hendak disampaikan oleh guru. Pelajar 3, lelaki, 14 tahun. Rumusan daripada hasil kajian ini ialah kami berjaya mengenal pasti ciri-ciri guru yang diminati dan kaedah pengajaran yang berkesan. Contoh, ciri-ciri guru yang diminati ialah kelakar, baik hati. Untuk kaedah pengajaran yang berkesan pula ialah penceritaan, perbincangan, penggunaan alat bantu mengajar dan lain-lain. Jika ciri-ciri guru yang diminati ada dalam diri setiap guru di Malaysia dan kaedah pengajaran berkesan dipraktikkan, akan berlaku peningkatan prestasi pelajar. Guru berkesan menjadikan pelajar lebih bersemangat untuk belajar sekaligus mempengaruhi pencapaian akademik mereka. Dalam bahagian rujukan kami telah menggunakan Mok Sun Sang 1992, pedagogi untuk kursus diploma perguruan semester 4, Kuala Lumpur, Kompleks Budiman, Subang Jaya. Kedua, Zul Azlan 2000, strategi pengajaran, pendekatan sains, teknologi masyarakat, Selangor Practice Hall. Yang ketiga, Atan Long 1982, pedagogi kaedah am mengajar, Petaling Jaya, Amizah Publishing Sdn Bhd. Untuk keempat, W.F. Cornell 1981, Asas Pendidikan Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum.